Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dapat kita sekali lagi bertemu di dalam siri online kita tafsir ayat Al-Aqidah yang bawakan khas daripada Masjid Al-Istiqamah dalam bentuk keadaan sekarang ini dalam bentuk online. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hari ini kita sambung apa yang kita hentikan pada minggu lepas. Minggu lalu kita telah pun, bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tu ataupun siri yang terakhir, kita telah menyebutkan berkenaan dengan anak-anak Nabi Adam iaitu Qabil dan juga Habil. Kisah berkenaan dengan pembunuhan. Okay, kita highlight pada kisah berkenaan dengan pembunuhan dan bagaimana pembunuhan tersebut sebenarnya memberi kesan dalam diri manusia. Dan akhirnya Allah SWT ceritakan bagaimana burung yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajar, menjadi satu pengajaran buat pembunuh pada waktu tersebut. Baik. Hari ini kita nak masuk ayat 32 hingga 34 bismillah taala. Kita tukar sedikit cerita tetapi masih lagi pembawaan cerita tu sama, cuma orangnya berbeza. Cuma subjek yang nak diceritakan dalam cerita ini berbeza. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Allah sebutkan min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Jadi dalam ayat ni kata Imam Ibn Kathir ini dia berubahlah sebenarnya. Kalau kita lihat daripada ayat ni ada perubahan. Cuba Imam Ibn Kathir sebut begini, katanya Allah berfirman kerana pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam Qabil, yang kita sebut kemarin, terhadap saudaranya Habil yang berlaku secara zalim dan permusuhan, maka Allah sebutkan ayat wa katabna ala bani Israil thumma katab min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Kata Allah SWT, kami tetapkan hukum bagi Bani Israel. Maksudnya hukum pembunuhan ini dikenakan untuk Bani Israel.
Maknanya nak cerita tentang umat terdahulu sebelum kita. Umat sebelum kita ada umat Bani Israel. Maka Bani Israel ini dia tidak terlepas daripada hukum. Salah satu hukumnya adalah hukum bab berkenaan dengan pembunuhan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang membunuh satu orang manusia bukan kerana orang itu dia membuat pembunuhan. Maksudnya kita membunuh seorang manusia ini, tetapi manusia yang kita bunuh itu dia tidak melakukan pembunuhan, dia tidak berlaku kejam. Sebab itu disebutkan pertama bighairi nafsin, maksudnya kita bukan hukum kisas, dia tak melakukan satu kesalahan membunuh sampai kita tangkap dia dan kita bunuh dia sebagai hukum balas, dia tak buat begitu. Fasadin fil ard, ataupun dia juga tidak melakukan fasad di atas muka bumi, dia tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi. Nanti akan disebutkan tentang kerusakan muka bumi ini. Maka orang yang membunuh lelaki tersebut tanpa silap, tanpa salahnya, tanpa sebabnya, cuma bergaduh saja, misalnya kita bunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah kita telah membunuh seluruh manusia. Kenapa Allah SWT sebutkan begitu? Kerana apabila kita membunuh seseorang, maka nanti datang orang daripada kumpulan tersebut ataupun kita kata kumpulan mangsa yang dibunuh tadi datang menuntut balas, bunuh pula kita. Nanti orang daripada grup kita pula bunuh orang tersebut. Jadi pembunuhan itu akan berantai, tak habis, jadi satu pergaduhan yang besar, jadi satu pembunuhan yang besar. Maka faka'annama qatalan nasa jami'a. Pembunuh yang pertama tu seolah-olah dia telah membunuh sekalian manusia, semua manusia, sebab perbuatan dia tadi yang melakukan pembunuhan pertama. Tapi sebalik itu Allah SWT tunjukkan yang baik pula. Allah kata, kalau hidupkan macam mana? Maksud hidupkan ni bukan memberikan, bukan menghidupkan orang tu tak ada, mati kita hidupkan, tak ada orang boleh buat begitu. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Allah SWT. Barang siapa yang memberikan kehidupan, barang siapa yang menyelamatkan seseorang, barang siapa yang memastikan keadaan orang itu daripada bahaya, dia hindarkan bahaya tersebut, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah memberikan kehidupan bagi semua manusia. Kerana itu terbalik daripada pertama. Apabila kita bantu untuk melangsungkan kehidupan seseorang dengan lebih baik, maka kita telah memberikan dia jalan kan untuk dia teruskan kehidupan, dan kemudian ada anak-anaknya dapat meneruskan lagi kehidupan dan seterusnya. Dan kemudian dia memberi manfaat kepada orang lain pula, yang orang lain itu pun juga dapat meneruskan kehidupan mereka. Jadi ini yang kita sebutkan daripada ayat tersebut. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang setelah tadi saya ringkaskan. Baik. Jadi daripada ayat tersebut, ini cerita tentang pembunuhan lah. Siapa yang membunuh macam bunuh semua manusia. Siapa yang hidupkan, siapa yang spare alive, maka dia sebenarnya telah membuatkan orang lain juga rasa hidup. Hidup. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah SWT telah datangkan buat mereka, ini cerita tentang Bani Israel kan asalnya tadi ceritanya pada permulaan Allah sebutkan Allah telah datangkan pada Bani Israel ini rusul. Allah telah datangkan ja'athum rusuluna bil bayinat, telah datangkan kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa bayinat, dengan membawa keterangan yang banyak. Nah, Bani Israel telah mendapat that privilege, kelebihan untuk mereka ini mempunyai rasul yang cukup banyak, yang menyampaikan mereka. Tetapi rasul-rasul tersebut tidak diambil indah. Apa yang berlaku pada rasul-rasul itu, sebahagian mereka menolak dengan keras. Bahkan sebahagian lagi rasul-rasul itu mereka bunuh, nabi-nabi itu mereka bunuh. Apa sebabnya untuk mereka membunuh seorang rasul yang membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada sebab untuk kita melakukan perkara tersebut. Jadi mereka melakukan perkara itu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma inna katsiran minhum." Tetapi bila dah didatangkan dengan rasul, datangkan dengan keterangan, "Tsumma inna katsiran minhum." Tetapi selepas itu banyak di antara mereka itu fil ardi la musrifu, di atas muka bumi ini membuat ataupun melaksanakan kerosakan demi kerosakan. Nah, jadi itu permulaan ayat yang kita sebutkan, ayat 32 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan perkara tersebut. Baik. Tukar pada ayat 33, masih lagi bab berkenaan, sambunglah, nak cerita sambung daripada bab berkenaan dengan musrifun ini, orang yang membuat kerosakan demi kerosakan di atas muka bumi ini. Kata Allah SWT, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Allah SWT sebutkan sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah, yang memerangi Rasulnya, serta membuat kerosakan di atas muka bumi. Jadi ada 3 perkara. Ada pertama sekali yang on top of the
tiga perkara ni, pertama kita lihat kalimat yuharib. Mungkin di dalam penerangan ataupun terjemahan, anda boleh lihat terjemahan anda sendiri, dalam Quran mungkin disebutkan memerangi, tetapi ada kalimah-kalimah yang khusus kalau kita sebutkan perang ni lah. Dia ada kalanya Allah SWT gunakan kalimat yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu membunuh di jalan Allah. Membunuh memang perkataannya keras, tapi maksudnya memerangi. Kali ini Allah SWT sebutkan yuharib, maka para ulama sebutkan sebenarnya yuharib ni membawa maksud yang bagaimana? Yuharib ini lebih membawa maksud, kalau yuqatil itu peperangan dua orang ataupun dua kumpulan, A dan B berlawanan antara satu sama lain. Maksudnya mereka berada di medan perang dan A tahu yang B ini akan memeranginya. B tahu yang A akan mempertahankan misalnya. Jadi mereka berdua jumpa di tengah-tengah, mereka gaduh. Yuharib ini berbeza sedikit. Yuharib ini lebih kepada perampasan. Jadi yuharib ini macam perbezaan kalau kita sebut mencuri dan menyamun lah. Maksudnya samun ni adalah perkara yang dilakukan, rompakan, robbery. Dia bukan mencuri biasa, tidak. Dia macam merompak, dia mungkin satu benda yang lebih besar, satu perkara yang lebih besar. Baik, kita sambung, kemudian disebutkan di dalam hal ini maka orang-orang yang yuharibun Allah, kalau mereka itu memerangi Allah dalam maksud tersebut, dan juga Rasul, dan juga melakukan fil ardi fasad, maka apa balasan bagi mereka? Mereka itu dibunuh, ayuqattalu, hendaklah mereka itu dibunuh, ataupun yusallabu, ataupun disalib, au tuqatta'a aydihim, ataupun dipotong aydihim wa arjuluhum, kedua tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka itu disebutkan bertentangan, maknanya tangan dan kaki dipotong sekaligus lah, tapi arah bertentangan. Min khilafin au yunfau fil ard, okey, itu tadi min khilaf, yang bertentangan, au yunfau fil ard, ataupun mereka itu dibuang negeri. Baik, saya terus maksudkan, saya sebutkan di sini. Kata Ibn Kathir dulu. Pendapat yang benar adalah bahawa ayat ini bersifat umum untuk kalangan kaum musyrikin dan juga orang-orang yang bergelumang dengan sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat yang tadi, fasad fil ard lah, mana orang-orang musyrikin. Baik, dan pernah dalam satu ketika disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada orang yang datang bertemu dengan Rasul SAW. Mereka datang daripada negeri lain, tetapi mereka tidak sesuai dengan cuaca Madinah. Akhirnya mereka jatuh sakit. Mereka bertemu Rasul SAW, minta panduan daripada Nabi. Nabi kata keluar mengikut satu pengembala unta ni, minum daripada susu unta, minum daripada air kencing unta. Adalah caranya macam mana, maka insya-Allah mereka akan sembuh. Mereka lakukan perkara tersebut, mereka sembuh. Tapi setelah itu pengembala tersebut yang telah membantu mereka itu dibunuh, mereka bunuh. Maka ditangkap akhirnya mereka, dan Nabi SAW melakukan pembalasan yang seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Baik, cuma kemudian Ibn Kathir menyambung, katanya jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini sebagai dalil bagi mereka yang menyatakan bahawa hukum muharabah, iaitu penyerangan di kota-kota maupun dalam jalan adalah sama. Maka penulis Imam Ibn Kathir menyebutkan jumhur ulama mengatakan hukum muharabah, penyerangan, menyamun, merompak, melakukan suatu kekejaman yang dahsyat lah, yang besar, itu sama ada di tengah perjalanan, maksudnya di tempat tersembunyi. Di tengah perjalanan ni maksudnya di padang pasir, dalam hutan, macam mana tu, dekat tempat yang orang tak ada, ataupun dalam kota, ataupun di dalam bandar yang ada orang. Sama ada kita buat, kalau maksudnya rompak bank tu kan, ataupun kita rompak tourist yang dekat outskirt of a city ke, it's the same thing, sama. Kata mereka sama. Cuma ulama berbeza pendapat terhadap hal tersebut lah. Contohnya dalam mazhab Imam Abi Hanifah kata perbezaan yang di dalam negara tu, dalam bandar tadi, mereka tu sebenarnya boleh minta tolong kan? Kalau minta tolong ada orang tolong. Tapi jumhur mengatakan tidak, sebenarnya sama perkara tersebut. Kemudian disambung bab ini, ayat ni, ayyuqattalu, yang tadi disebut dibunuh, atau yusallabu, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bertentangan, min khilaf, ataupun yunfau fil ard, ataupun mereka tu dibuang negeri. Baik,
Jadi apa yang dimaksudkan hal ini? Imam Ibn Kathir sebutkan, dia kata yang pertama dia mengatakan bahawasanya ini pilihan, maknanya boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan kaki ataupun boleh dibuang negeri. Tetapi kemudian disambung, kata Imam Ibn Kathir juga, jumhur ulama mengatakan, dan ini lebih tepat, katanya ayat ini sebenarnya diturunkan untuk beberapa keadaan. Maksudnya au yang disebutkan dalam Al-Quran, au an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjulihim, itu semua perkara-perkara yang kita sebutkan au tadi, dia bukan cuma membawa maksud atau, tetapi merujuk kepada keadaan yang berbeza. Katanya ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Ibrahim Yahya memberitahu kami daripada Salim bin Thawmah, daripada Ibnu Abbas, disebutkan mengenai perompakan ataupun menyamun, tadi kita sebut menyamun di jalanan, disebutkan beberapa keadaan. Nombor satu, jika mereka membunuh dan ambil barang. Maksudnya kita nampak satu orang ataupun kita lihat macam ni keadaannya, ada satu turis atau satu businessman misalnya di jalan, datang satu kumpulan penyamun, rompak barang dia dan bunuh orang tersebut. Merompak dan juga membunuh. Jika mereka membunuh dan mengambil barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Jadi penjenayah itu, maka dia akan dibunuh dan juga disalib. Ini sebagai tunjuk, maknanya perkara ini beratlah. Perkara tersebut berat. Jika mereka bunuh tetapi tak ambil barang, maksudnya dia cuma sekadar membunuh tapi tak ambil barang, maka mereka ketika itu dibunuh saja tanpa disalib. Dibunuh tanpa disalib. Jangan ingat, dia bunuh tak ambil barang, jadi dia bunuh dan disalib. Dia bunuh dan ambil barang, dia dibunuh dan disalib. Kalau bunuh tak ambil barang, dibunuh saja, tak disalib. Okey. Jika mereka ambil barang berharga tapi tak bunuh, dia takutkan orang tersebut, dirompak barang, orang tu dilepaskan. Orang tersebut dilepaskan. Dia ambil barang tetapi dia tidak membunuh, maka tidak harus dibunuh. Tak boleh kita bunuh dia sebab dia tidak membunuh orang tersebut, tapi cukup hanya dipotong tangan dan juga kaki. Maksudnya macam merompak, mencuri. Mencuri dia potong tangan kan, daripada pergelangan tangan ni. Ini merompak, beza. Ini orang-orang yang irhab, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang apa tu kita kata dia qata' tariq, maknanya dia ni perompak yang kepung di jalanan. Maka mereka ini akan dipotong tangan dan kakinya secara opposite, secara bersilanglah, kalau tangan kanan kakinya kiri, begitu. Dan jika mereka menakut-nakutkan orang di jalanan tapi tak ambil barang yang berharga, maka mereka harus diusir daripada kampung. Kalau kerja mereka cuma jahatlah, takutkan orang, buatkan takutkan orang, ancam orang dan semua, tapi dia tak bunuh dan juga tidak mengambil apa-apa daripada orang, cuma menjadikan keadaan tersebut tidak aman, maka orang seperti ini diusir daripada kampung tersebut ataupun negara tersebut, dan sebahagian menyebutkan diusir kemudian dipenjara daripada kampungnya. Jadi itu yang dimaksudkan daripada ayat yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitu ayat 33. Kemudian Allah SWT sebut, "Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Kemudian Allah SWT sebutkan, nah itulah keadaan mereka di atas muka bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu sebagai penghinaan mereka di atas muka bumi. Khizyun itu penghinaan, Allah lakukan begitu kerana Allah marah. Allah menghina mereka fid dunya walahum fil akhirah, tapi mereka di akhirat macam mana? Lagi terabak, azabun azim, lagi teruk kan, ada azab yang lagi besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ayat ini dengan kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina tabu min qabli an, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina tabu min qabl. Macam mana kalau ada orang-orang yang dia bertaubat? Innal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kalaulah ada di antara mereka orang-orang yang bertaubat sebelum mereka itu berjaya ditangkap. Dia dah bertaubat dulu sebelum berjaya ditangkap. Maksudnya, dan dia juga dah serahkan baliklah. Misalnya dia berubahlah. Dulu dia jahat, dia buat begini. Ini tak termasuk kes bunuh. Maksudnya dia tak bunuh. Kalau bunuh mesti kena hukum hududnya, mesti kena hukum balasnya. Tapi dia tidak bunuh, dia mungkin merompak saja, maka dia bertaubat, benar-benar taubat, dan dia kembalikan semula wangnya kepada orang yang dia lakukan kekerasan tadi. Maka Allah menerima taubat tersebutlah. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim.
ketahuilah bahawa Allah itu Ghafur dan juga Allah itu Rahim. Allah itu pengampun, menerima pengampunan, dan juga Allah itu Ar-Rahim, penyayang. Jadi boleh untuk orang tersebut dia bertaubat pada Allah SWT. Memang harus untuk dia bertaubat dan dia lepas, tetapi syaratnya kalau dia belum ditangkap lah, dia sudah bertaubat dan jadi baik sebelum tangkap. Tapi kalau dia ditangkap kemudian dia berubah untuk jadi kebaikan, dia memang layak untuk bertaubat, tetapi hukum tetap perlu dijalankan. Dan ini semua jikalau tidak berlaku pembunuhan. Kalau berlaku pembunuhan, lainlah ceritanya lain. Baik, minggu hadapan biiznillah taala ataupun 2 minggu lagi episod seterusnya kita sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan, yakni wasilah untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini apa cerita pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat 35 hingga ayat 37 nanti biiznillah taala. Insya-Allah begitulah. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk diri kita sebagai renungan kita bila membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें निछावर करता है तू बरकतों से